Sama sejahtera, kami dari KUT 7 akan membentangkan tentang kenaikan harga barang dan kos. Ini adalah adik kumpulan kami. Sekarang saya akan membentangkan pendahuluan. Pada masa ini, kenaikan harga barang adalah isu yang telah menjadi fenomena yang semakin mendapatkan perhatian dalam kalangan masyarakat di negara Malaysia. Ia berlaku apabila harga barang dan perkhidmatan meningkat secara berterusan dalam tempoh masa tertentu. Fenomena ini akan memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Kenaikan harga barang adalah isu yang menjejaskan kesejahteraan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Dalam memahami dan menangani isu ini, kita boleh merujuk kepada falsafah pendidikan negara FPN dan rukun negara. Falsafah menegakkan keadilan ekonomi. Setiap individu berhak kepada keperluan asas yang mampu milik. Sebagai contoh, golongan rendah memerlukan dasar yang memastikan harga barang asas tidak membebangkan. FPN pula memainkan peranan melalui pendidikan kewangan. Contohnya, rakyat boleh dilatih merancang perbelanjaan dan menyokong usaha seperti subsidi beras yang lebih murah. Rukun negara menegakkan kedaulatan undang-undang dan perpaduan. Langkah kerajaan seperti penguatkuasaan undang-undang terhadap pencatutan, melindungi hak pengguna. Semangat perpaduan juga dapat mendorong masyarakat menyokong produk tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import. Secara keseluruhannya, pendekatan holistik melalui falsafah FPN dan rukun negara membantu masyarakat menghadapi cabaran ekonomi dengan berdaya tahan dan beretika. Sekarang, saya akan menerangkan pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam berbagai aliran falsafah. Realisme menekankan struktur ekonomi dan fakta dalam menangani kenaikan harga, seperti melalui subsidi, adil dan kawalan harga berkesan. Yang kedua, eksistensialisme pula menitik beratkan kebebasan dan tanggungjawab individu, diterjemahkan dalam FPN melalui pendidikan untuk keputusan ekonomi bijak, seperti menyokong pola tempatan. Yang ketiga, pragmatisme fokus pada tindakan berkesan, seperti pendidikan keuangan untuk perbelanjaan bijak. Sekarang saya akan membincangkan tentang puncak kenaikan harga barang dan kos, yaitu keadaan ekonomi global dan domestik. Peningkatan kos bahan mentah dan pengangkutan disebabkan oleh inflasi global dan kelemahan ringgit Malaysia. Kos import bahan mentah dan barangan lain meningkat apabila nilai ringgit menurun, menyebabkan harga barang dalam negara naik. Selain itu, punca ialah situasi ekonomi tidak stabil. Flik atau sekatan perdagangan antarabangsa boleh mengganggu rantaian bekalan global, menyebabkan kekurangan bekalan dan peningkatan harga barang. Ketidakpastian geopolitik di negara ngeluar atau turut mempengaruhi harga di pasar. Slide ini akan menerangkan 3 faktor utamanya dalam isu kenaikan harga barang. Yang pertama, permintaan barangan yang tinggi. Kedua, pengurangan subsidi oleh pihak kerajaan. Ketiga, kekurangan pengawasan peraturan dan undang-undang. Ketiga-tiga faktor ini akan menyebabkan produser meningkatkan harga barangan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan ini akan menurun kepada isu kenaikan harga barangan berlaku dari semasa ke semasa. Selepas kesan kenaikan harga barang dan kos terhadap individu, yang pertama adalah kos dalam hidup meningkat dan kuasa beli menurun. Ini kerana itu perlu mengeluarkan lebih banyak wang untuk memenuhi keperluan asas. Kedua, masalah kesihatan mental, tekanan emosi seperti kebimbangan, kemurungan dan sebagainya. Ketiga, penurunan kualiti hidup itu terpaksa berjimat, mengurangkan akses kepada perkhidmatan asas yang akhirnya menurunkan kualiti. Selain harga barang dan kos terhadap keluarga, yang pertama adalah peningkatan beban kewangan, terutamanya golongan B14 yang berpendapatan rendah. Yang kedua adalah penurunan kualiti hidup dan memberikan kepada pendidikan anak-anak. Kesan kenaikan harga barang dan kos terhadap sesebuah negara. Yang pertama ialah inflasi, yang di mana ianya akan memberi impak kepada kuasa belinya dan akan menjejaskan permintaan dalam ekonomi. Yang kedua ialah membantu pertumbuhan ekonomi negara. Apabila harga meningkat, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan oleh rakyat semakin berkurangan, dan secara keseluruhan semua aktiviti ekonomi negara juga akan kesan kepada masyarakat pula ialah mengubah taraf hidup, di mana apabila harga barang semakin meningkat, rakyat terpaksa menyesuaikan diri mereka dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar. Saya Sri Vaishni, saya akan membentangkan tentang cadangan cara menaikkan harga barang. Yang pertama, pemberian subsidi untuk bahan api dan makanan asas dapat membantu meringankan beban kewangan masyarakat. Cadangan yang kedua ialah memperkukuh persaingan pasar. Mengurangkan monopoli dapat meningkatkan daya saing besar pasaran, menstabilkan harga dan memberi pengguna pilihan serta harga
harga yang lebih berat. Cadangan yang seterusnya ialah menambah kekerapan pemantauan. Kerajaan disarankan meningkatkan kekerapan pemantauan harga barang bagi mencegah pengeluar daripada menaikkan harga barang sesuka hati. Cadangan yang terakhir ialah mengurangkan peranan orang tengah dalam pengedaran makan. Kerajaan disarankan mengurangkan penglibatan orang tengah dalam perantaian bekalan makan untuk meningkatkan kecekapan pasar. Sebagai intihar, terdapat beberapa faktor punca kesan tentang kenaikan harga barang telah kami bincangkan. Walaupun kenaikan harga barang seringkali tidak dapat dielakkan, tetapi pihak kerajaan, sektor swasta dan rakyat perlu memberikan kerjasama bagi mengatasi masalah tersebut. Dengan perancangan dan tindakan yang tepat, kita dapat memastikan bahawa kenaikan harga barang dan perkhidmatan dapat dikendalikan dengan baik dan memberi kesan yang minimum kepada kehidupan rakyat. Sekian, terima kasih.